Okey, kalau tadi kita tengok kumpulan darah ABO, sekarang ni kita nak tengok faktorises. Apakah faktorises? Okey, yang ni pun saya dah mudahkan untuk awak. Okey, tengok sini ya. Okey, perasan tak? Bila kita sebut orang berdarah A ada dua jenis. Ada yang satu A positif, ada A negatif. Kan? Begitu juga orang yang berdarah B, kumpulan darah B positif, kumpulan darah B negatif. Sama. AB pun ada yang positif, ada yang negatif. O pun ada yang positif, ada yang negatif. Positif dan negatif inilah yang kita maksudkan dengan rhesus. Awak jenis kumpulan darah apa? Saya kumpulan darah A positif. Macam tu contohnya. Okay? So, yang positif dengan negatif itulah yang kita nak bincangkan saat gini. Faktorises. Okay. Sekarang ni kita nak tengok apa itu faktorises. Yang ni, yang nombor 2 ni jadi nombor 1 dah ya. Apa dia faktorises? Faktorises ialah antigen. Benda asing. Bila sebut antigen ni, antigen tu maksudnya benda asing. Benda luar, benda pelik yang ada pada permukaan sel darah merah manusia. Dalam buku kata antigen D. Adalah jenis antigen D. Tambah sini. Faktorises ialah antigen D. Bila sebut antigen D tu, antigen A ke, antigen B ke, antigen D ke, dia adalah benda asing yang ada pada sel darah merah manusia. Okay. Kita tengok kat sini. Ni sel darah merah manusia. Tak ada antigen. Ini sel darah merah manusia yang ada antigen. Antigen tu macam benda pelik sikit. Contoh ni lah benda pelik tu yang ada warna hijau ni. Ni adalah antigen. Okey. Sama seperti darah. Darah adalah satu gen. Darah dikawal oleh satu darah macam tadi kita belajar kan. Darah dikawal oleh satu gen. Tapi gen darah ni ada 3 alel. Faktorises juga dikawal oleh satu gen. Faktorises juga dikawal oleh satu gen. Sama macam darah tadi. Tapi untuk faktorises ni hanya ada 2 alel saja. Dia macam normal lah 2 alel. Iaitu rhesus positif. Cikgu tulis RH positif, maksudnya sebutan dia rhesus positif yang merupakan alel dominan. Dan rhesus negatif, cara tulis dia RH negatif, ini adalah merupakan alel resesif. Sama seperti darah tadi, alel ini dia dah tetapkan huruf apa yang patut awak guna. Tak boleh suka-suka hati. Kena pakai simbol ini. RH positif adalah alel dominan. RH negatif adalah alel resesif. Tolong jangan ubah huruf lain. Okey, kita tengok. Jikalau darah orang itu, kalau sel darah merah orang tu tak ada faktorises, macam ni lah. Dia adalah rhesus negatif. Yang tadi A negatif, B negatif. Boleh bayangkan dekat dia punya sel darah merah dia tak ada faktorises. Contohnya macam saya, cikgu. Cikgu adalah berdarah kumpulan A. A positif. Maksudnya darah saya macam ni lah. Di permukaan setiap sel darah merah cikgu ada antigen. Antigen tu faktorises.
Ni ada faktor research kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Contohnya macam ni lah. So, orang yang sel darah merah dia ada antigen, iaitu faktor research, dia ni adalah berdarah research positif. Cikgu rasa dengan adanya gambar rajah ni kita bagi senang nak faham. Kan? Kalau ada antigen, research positif. Kalau tak ada antigen, tak ada research negatif. Okay, kita tengok genotip yang mungkin hadir. Untuk orang ni macam darah tadi. Darah tadi kita ada genotip yang mungkin untuk dia ada 6 kan. Tapi genotip yang mungkin untuk yang ada 2 alien ni ada 3 je. Yang pertama, research positif berpadanan dengan research positif. Tulis cara-cara macam ni. Ini kita panggil gen jenis homozygote dominant. Positif dengan positif kan dominant. Jadi orang yang bergenotip macam ni, mereka ni fenotipnya adalah research positif. Senang. Okey, kemungkinan yang genotip yang kedua, research negatif berpadanan dengan research negatif. Ini adalah jenis homozygote resesif. Apabila alien resesif berpadanan dengan alien resesif, so ciri resesif tu dipamerkan. So orang ini adalah berresearch negatif. Kemungkinan genotip yang ketiga, dia ada sampai 3 je. Research positif berpadanan dengan research negatif. Alel dominan, dia pasang dengan alel resesif. Jadi ciri yang dibawa oleh alel resesif tu terpadam, tertindas. Yang menonjol adalah ciri yang dibawa oleh alel dominan. Jadi orang itu berresearch positif. Okey? Kalau soalan bagi tahu, seorang lelaki yang berresearch positif dominan. Kena tulis macam ni lah. Ni research positif dominan. Itu gennya homozygote dominan. Okey? Jelaskan yang ni dulu. Dah faham yang ni. Seterusnya kita nak tengok pewarisan faktor research. Okay, kita terus. Kita nak tengok yang ni. Jadi nanti untuk nota, tolong salin muka surat ni. Lukis sekali dengan darah-darah dengan antigen yang warna hijau tu. Kalau boleh cari pen warna-warni. Senang nak nampak, senang nak faham. Saya cuba buat sebaik mungkin nak bagi awak tak payah baca banyak-banyak. Sebab dalam buku teks tu kan dalam bentuk karangan, tulisan panjang. Nanti awak bosan, nanti awak tak faham. Jadi saya dah cuba ringkaskan sebaik mungkin. Tolong salin. Seterusnya kita nak tengok pewarisan. Kita nak tengok pewarisan. Kita tengok situasi 1. Situasi 1. Saya besarkan. Bapa research positif jenis homozygote dominan. Ibu research negatif jenis homozygote resesif. Semasa pembentukan gamet, si bapa hanya boleh menghasilkan satu jenis gamet saja. Begitu juga dengan si ibu, satu jenis gamet saja. Dan apabila berlakunya proses persenyawaan, anak mereka akan mempunyai genotip ini. Genotip
heterozigot. Jadi, bila anaknya mempunyai genotip jenis macam ni, fenotip anak mereka adalah rhesus positif. Pasangan ni kalau dia kahwin, anak dia sure semua 100% rhesus positif. Kesemua anak adalah berrhesus positif kalau bapaknya macam ni dan si ibunya macam ini. Jelas? Tetapi, kalaulah situasi yang kedua ni berlaku, ni situasi dua, bapa rhesus positif. Macam tadi, rhesus positif tapi jenis heterozigot. Tadi bapa rhesus positif jenis homozigot. Sekarang bapa positif jenis heterozigot. Ibu negatif. Kalau negatif dia tak ada heterozigot, tak ada apa. Dia memang kalau negatif dia alir negatif mesti berpadanan dengan alir negatif baru dapat rhesus negatif. Okey. Kalau rhesus positif dia boleh ada dua keadaan. Rhesus positif dia boleh ada homozigot dominan dengan heterozigot. Tapi kalau rhesus negatif satu jenis sajalah. Ini je jenis ni je. Si bapa macam biasa akan menghasilkan dua jenis gamet. Dan si ibu satu jenis gamet saja. Okey. Persenyawaan. Katalah gamet si bapa yang ini tersenyawa dengan gamet si ibu yang ni. Akan dapat anak yang rhesus heterozigot. Kalau jenis heterozigot macam ni, anak ini adalah berrhesus positif. Tetapi, andai kala gamet ni tak jumpa, gamet ni yang jumpa. Persenyawaan kan kita tak tahu berlaku secara rawak. Kalau lah gamet si bapa yang ni terjumpa dengan gamet si ibu yang ni, kita akan dapat anak jenis macam ni. Genotip anak tu macam tu. Rhesus negatif, rhesus negatif. Jadi, fenotip anak adalah berrhesus negatif. So, dia nisbah 1 nisbah 1. 1 rhesus positif, nisbah 1 rhesus negatif. Dia punya nisbah fenotip dia. Okay? Jadi, untuk induk yang macam ni, anak dia 50% boleh rhesus positif, 50% lagi boleh rhesus negatif. Sama banyak, 50-50. Okey? Senang. Semua ni senang-senang je. Ingat, rhesus positif tu dominan, rhesus negatif tu resesif. Jadi, untuk muka surat ni, cikgu minta awak tolong salin situasi 1 dan situasi 2 dalam buku nota. Ataupun buat dia sebagai nota. Kalau soalan kalau ditanya pun lebih kurang macam ni jawapan dia. Dia tak perlu nak kona kat lain dah. Okey? Salinnya ni. Ni dengan petunjuk ni sekali. Buat sebagai nota. Okey? Nanti kita nak tengok thalassemia pula. Cikgu berhenti sekejap kat sini.